Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu sekali lagi buat semua penonton Terus Terang. Terus Terang dibawakan khas dari studio kita Budak Ampang. Untuk episod ataupun minggu kali ini, kita akan teruskan sesi perkongsian yang mana kita akan bawakan tetamu, yang mana kita akan menanyakan soalan-soalan dan kita akan mengupas isu-isu yang terkini, dan pastinya ini akan membuatkan kita akan lebih mendekati apakah isu yang semakin ketara berlaku di negara kita pada hari ini. Jadi seperti biasa, saya tidak berkesorangan, cuma kali ini berbeza sedikit. Yang mana selalunya host bersama ialah Datuk Hans Isaac. Namun atas beberapa tugasan yang mana Datuk Hans Isaac tidak dapat bersama dengan kita, tetapi kita bawakan seseorang yang agak dah lama juga kita tak dengar suaranya waktu malam ya. Jadi kita bawakan bersama host untuk Terus Terang kali ini, iaitu saudara Iswardi Moni. Apa khabar Is? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Semakin ramai yang rindu suara Is akhir-akhir ni ya. Jadi untuk makluman penonton Terus Terang, untuk minggu ini kita akan bawakan seorang tetamu yang pastinya kita akan mengupas isu yang dekat dengan tetamu kita, yang mana untuk minggu ini kita akan perbanyakkan mengenai isu kesihatan. Kerana apa? Sebab tetamu yang kita bawakan khas untuk kali ini adalah mantan Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia, iaitu YB Dr. Lee Boon Chye. Apa khabar YB? Khabar baik, apa khabar semua? Okey. Jadi YB, biasanya kita akan terus menanyakan soalan ya. Jadi soalan yang pertama lah kita nak bertanya kepada YB. Sebelum ini, YB KJ ada memaklumkan kita akan berlaku perubahan fasa. Yang mana sebelum ni fasa pandemik, kita akan beralih kepada fasa endemik. Namun baru-baru ni juga perubahan itu akan ditangguhkan seketika oleh kerana varian Omicron. Jadi kalau berdasarkan daripada pandangan YB lah mengenai isu kesihatan pada hari ini, sejauh mana negara kita sebenarnya betul-betul bersedia untuk melalui fasa endemik? Silakan YB. Terima kasih Syarul. Yang penting biar saya mula dulu berkenaan dengan apa maksudnya istilah pandemik dan endemik. Istilah pandemik bermakna tu satu penyakit berjangkit telah merebak ke lebih daripada satu benua, dan untuk COVID boleh dikatakan seluruh dunia. Dan untuk endemik ini bermakna penyakit berjangkit itu berada dalam kadar yang selalu sentiasa ada. Sebagai contoh denggi, tuberculosis, HIV dan sebagainya. Jadi untuk COVID, kita tahu selagi pandemik masih ada, kita tak boleh masuk fasa endemik. Ini kita mesti tahu. Yang kedua, apabila kita mengaku bahawa kita mungkin satu hari nanti kita masuk fasa endemik, ini satu pengakuan bahawa kita tidak dapat hapuskan virus itu 100%. Jadi kita terpaksa live with the virus. Jadi kalau kita buat pengakuan bahawa mungkin kita tidak dapat hapuskan virus tersebut, jadi kita mesti ada kesediaan. Yang pertama dari segi vaksinasi. Kalau kebanyakan rakyat telah diberi vaksin yang mencukupi melindungi mereka daripada jatuh sakit ataupun kematian, jadi walaupun ada jangkitan, dia tidak begitu bahaya. Yang kedua, kita mesti ada kesediaan untuk menangani sebarang wabak yang berlaku. Jadi dalam soal ini mesti ada pasukan kesihatan yang ada. Kita tak boleh gantung kepada pasukan yang sedia ada, sebab mereka terpaksa menangani isu-isu wabak lain seperti denggi, TB, HIV, campak dan sebagainya. Jadi untuk COVID, sepatutnya ada satu tim yang khas untuk menangani wabak apabila berlaku. Bila berlaku, tim ini boleh terus masuk buat pengesanan kontak, buat testing, asingkan dan sebagainya. Jadi setakat mana kesediaan
Saya lihat dari segi vaksinasi agak memuaskan. Ini tahniah kepada kerajaan yang sedia ada. Memang credit has to be given. Tetapi dari segi kesediaan untuk menangani wabak, saya khawatir tidak ada kesediaan langsung. Sebab tak ada langsung. Sebab dia tidak ada penambahan kaki tangan dalam Kementerian Kesihatan sepanjang sebelum pandemik, semasa pandemik dan untuk tahun depan dalam bajet tidak ada penambahan langsung. Jadi saya bimbang kalau ada varian yang seperti Omicron, kalau dia serius, ada kemungkinan sistem perkhidmatan kesihatan kita akan teruji. Dan ini yang saya bimbang. Saya rasa belum sampai tahap untuk kita isytiharkan dalam tahap endemik. Saya tambah sikit, Doktor YB punya background adalah cardiologist, betul? Cardiology. So, doktor by profession. Yep. Yes. Jadi mungkin penonton kita apa ni YB ni cakap macam dia tahu tak? Ini kita berhadapan dengan seorang doktor bekas timbalan Menteri Kesihatan yang pakar dalam bahagian jantung lah, kardiologi kan, seorang kardiologi. Kebetulan dulu saya pernah berkhidmat di Ampang Puteri Specialist Hospital juga, dekat saja, dekat sini. Jadi dia tahu apa yang dia cakap kan. Jadi bila dia bercakap berbincang persoalan endemik, pandemik dan sama ada bersedia atau tidak kita dalam isu ni, maksudnya beliau adalah seorang yang ada background, apa orang kata latar belakang untuk nak bercakap dengan isu tersebut. Betul. Dan biasanya bila ada background ni lebih mudah untuk kita terima lah kan. Dan dia faham. Dia faham kan. Okey, jadi sebab tadi tertarik juga bila YB ada sebut dengan apa kata untuk yang akan tahun depan macam seolah-olah tak ada apa-apa apa kata kesediaan. Jadi saya nak bertanyalah juga tentang isu yang hangat juga diperkatakan iaitu mengenai baru-baru ini dengannya gerakan hartal doktor kontrak akan buat sekali lagi mogok yang mana dia rentetan berkait dengan bajet 2002 yang seolah-olah langsung tidak sebenarnya menyelesaikan isu doktor kontrak ini. Jadi kalau pandangan YB lah ya, kalau kita lihat dengan isu kesediaan pun tak ada nampak macam ada tanda-tandanya untuk bersedia, lepas tu kekurangan anggota, isu doktor kontrak pula. Jadi akhirnya nanti rakyat juga yang akan menerima akibatnya. Jadi apa komen YB mengenai isu ni? Saya rasa perkara ini tidak sepatutnya berlaku lah. Sebab masalah kontrak, doktor kontrak ini bukan masalah yang timbul tiba-tiba. Dia bermula 2016. Kebetulan sepanjang saya dan Dr. Zul yang di kementerian, kita juga mula proses untuk menangani masalah tersebut. Jadi ada beberapa cadangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan setia ada, tapi tidak menepati kehendak doktor kontrak. Kerana mereka tidak faham apa masalah doktor kontrak ini. Ada dua masalah. Yang pertama, walaupun kita hadapi masalah pandemik, kita tahu kita perlukan kaki tangan yang lebih, doktor yang lebih, tapi doktor kontrak ini nampak tidak dihargai. Dia akan diberikan kontrak 2 tahun tambah 2 tahun, lepas tu bye-bye. Ini tak adil lah, ini tidak ada kepastian dari segi kerjaya. Jadi ini masalah pertama. Masalah kedua adalah soal career pathway untuk latihan sebagai pakar. Saya seorang pakar, saya pun latih melalui program dalam Kementerian Kesihatan. Saya tahu laluan tu macam mana. Misalnya, kalau seorang doktor kontrak dia nak jadi pakar, dia perlu dapat HLP, hadiah latihan persekutuan. Dan lepas tu dia menyertai kursus master di universiti tempatan ataupun di luar. Jadi tempoh untuk dilatih sebagai pakar paling minimum 4 tahun. Lepas 4 tahun lagi perlu tempoh untuk gazet. Jadi biasanya kalau seorang doktor dia nak jadi pakar, dia sekurang-kurangnya biasalah 5 hingga 8 tahun. Jadi ini bukan mudah. Lagi kalau nak jadi pakar yang
sub specialist. Specialist. Lagi tempoh lagi panjang. 10 tahun mungkin. Lebih lagi. Jadi apabila Menteri Kesihatan cadangkan supaya lantikan kontrak itu untuk 4 tahun. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak faham apa yang dihadapi oleh doktor kontrak. Sebenarnya kita cadangkan sepatutnya ada lantikan kontrak yang lebih panjang, tempoh yang lebih panjang, sekurang-kurangnya 8 atau 10 tahun, supaya mereka yang berhasrat untuk jadi pakar, dia ada masa yang mencukupi untuk latih sebagai pakar. Kalau dia tak minat pakar, dia mesti ada juga ruang yang mencukupi untuk latih sebagai general practitioner, doktor biasa untuk buka klinik biasa dan sebagainya. Tapi sekarang ruang tak cukup. 2 tahun, lepas tu bye-bye. Tak ada kepastian. Soalan saya, yang bekerja di Kementerian Kesihatan pun orang background hospital ataupun pakar doktor dan sebagainya kan. Takkan dia tak nampak permasalahan ini atau tak faham permasalahan ini, atau apa sebenarnya isu bajet? Ada yang sebab kerajaan sebelum ni sebut kata kalau kita lantik dia jadi permanent contract ataupun prolong, dia akan bajet jadi berapa, 3 bilion or something like that. Adakah itu isu dia atau macam mana, kalau apa cadangan kita kalau kita nak make it better? Yang pertama dari segi bajet, kita tahu setiap tahun dia ada peruntukan 2 bilion ringgit untuk lantikan kontrak, untuk allowance gaji lantikan kontrak. Itu memang berlaku. Untuk tahun depan pun 2 bilion. Adakah kita boleh jimatkan 2 bilion itu? Tak boleh. Sebab doktor kontrak ini dia bukan supernumerary staff. Dia bukan apabila kita lantik kontrak dia goyang kaki. Bukan. Kalau Kementerian Kesihatan tanpa doktor kontrak ini, perkhidmatan akan lumpuh terus. Jadi mereka adalah essential staff. Staff yang perlu. Jadi kita tidak boleh katakan ini sebab dia lantik kontrak, jadi tak ada permanent post, jadi dia sebagai kontrak. Ini pertama. Dan kita juga tahu bahawa kita perlukan perkhidmatan mereka dan kita juga perlukan pakar-pakar untuk masa depan negara. Jadi dari segi pakar kita tahu tak cukup, pakar jantung tak cukup, pakar neuro tak cukup, neurosurgery, semua. Boleh katakan semua bidang. Pakar psikiatri pun tak cukup, pakar untuk penyakit orang tua pun tak cukup. Jadi kita sepatutnya menggalakkan mereka untuk memasuki bidang-bidang kepakaran. Dan tapi ini nampak tidak berlaku. Halangan utama antara halangan adalah JPA. Okey. Dan JPA juga terikat dengan keputusan kabinet sebelum ini 2016 untuk membekukan pengambilan tambahan kaki tangan kerajaan. Tapi itu keputusan kabinet. Ini bukan Bible yang tak boleh ataupun kitab yang tak boleh ubah. Kabinet boleh overrule apabila kita perlu, apabila kita hadapi COVID, apabila kita ada hospital baru, ada perkhidmatan baru, sepatutnya kaki tangan mesti bertambah mengikut keperluan. Kita tak boleh bekukan jawatan dengan itu saja. Jadi sepatutnya jawatan itu perlu bertambah mengikut keperluan. Ini dasar yang tak betul. Sepatutnya kalau nak ikut tanggungjawab, saya pun tak mahu salahkan JPA, tanggungjawab kabinet. Tanggungjawab Perdana Menteri yang buat keputusan. Mungkin untuk bidang kementerian lain kita boleh bekukan. Tetapi Kementerian Kesihatan tak boleh bekukan, khususnya dalam keadaan pandemik COVID. Dengan keadaan apa orang kata dari segi yang proses pathway itu sendiri, dan juga berkait tentang ini juga rentetan yang akan datang kan, yang mana kalau kita lihat kalau tak adalah diberikan apa kata isu ni diselesaikan dengan baik secara tak langsung, dia akan efek untuk prolong isu ni akan lebih kritikal pada masa depan. Saya tambah sikit. Boleh. Berkenaan dengan yang doktor sebut tadi kan, YB sebut tadi berkenaan dengan doktor pakar. Bila kita bercakap doktor pakar, saya daripada Sarawak. In fact kalau kita orang tu sakit dekat kawasan, tak payah jauh lah, kita ambil Bintulu atau kawasan macam tu kan, yang bukan bandar kita kata, dia terpaksa turun sampai ke Kuching. Doktor berkaitan dengan jantung tu hanya ada satu di Kuching saja. Jadi jauh. Dia macam IJN lah, di Kuching je. Jadi kepakaran tu tak ada. Dan kita menunggu berbulan-bulan untuk ni.
Itu yang kita risau. Akhirnya rakyat juga yang akan sengsara ya. Okey, jadi memandangkan topik ni semakin lama semakin menarik. Namun kita akan berhenti rehat seketika ya YB. Dan untuk penonton terus terang, terus kekal menonton terus terang, yang mana kita akan berhenti berehat dan bertemu lagi selepas ini. Bertemu kita sekali lagi dalam program Terus Terang dibawakan khas dari studio kita Budak Ampang, yang mana sebelum kita berehat tadi, kita telah dengarkan isu-isu yang berkait tentang kesediaan dari perubahan di fasa pandemik kepada endemik. Kita bertanyakan juga mengenai harta doktor kontrak. Namun kita nak teruskan lagi YB ya, yang mana untuk kali ni saya nak menanyakan pada YB lah, sebab kadang-kadang kita melihat isu yang kita bincangkan tadi itu dah satu perkara. Namun kalau kita lihat ya, sejak berlakunya COVID-19 ini, antara perkara yang sering menjadi isu juga yang kita dapat lihat bagaimana dari segi sistem penyampaian daripada pihak Kementerian Kesihatan sendiri kepada rakyat, yang mana bila terlalu banyak dengan kecanggihan sosial media hari ini ya, macam-macam cerita kita dengar kan. Jadi kalau kita lihat YB ya, macam sebagai contoh isu COVID-19, tadi pun YB ada cerita tentang vaksin yang 2 dos, tapi ada juga golongan sebagai contoh anti vaksin kan. Adakah kerana sistem penyampaian itu sendiri yang membuatkan rakyat tak menerima apa kata maklumat yang jelas, ataupun mungkin YB ada pandangan sendiri? Silakan YB. Saya rasa dari segi komunikasi perlu diperbaiki. Bukan setakat vaksin, khususnya SOP yang agak kelirukan apabila lagi teruk apabila ada double standard dari segi pelaksanaan. Untuk vaksin pula, kita mesti faham bahawa ada banyak maklumat yang ada dalam sosial media, ya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Jadi rakyat mungkin terpengaruh. Betul. Ini pertama. Yang kedua, untuk rakyat biasa, dia tidak akan lihat kepada data-data berbilion-bilion. Sebab untuk mereka berbilion-bilion itu tak relevan. Betul. Tetapi kalau ada seorang dua yang dia kenal, ada komplikasi akibat vaksin, dia akan stick dalam otak. Jadi kita mesti faham dari segi psikologi mereka. Kenapa ada mereka yang tidak mau terima vaksin. Jadi pendekatan untuk menangani masalah tersebut harus kita melalui pujuk penerangan dan bukan paksaan dengan keras. Patut ada lebih komunikasi, sama ada melalui Jabatan Agama, melalui persatuan, NGO, ketua komuniti tempatan. Dan sepatutnya kalau kita lihat dari segi Malaysia bukan teruk sangatlah. Sebab kalangan dewasa yang telah terima vaksin hampir 98%. Jauh lebih baik kalau banding dengan Amerika, banding dengan United Kingdom dan negara-negara Eropah yang kita anggap mereka yang pandai-pandai sudah belajar semua. Tetapi nampak dalam isu COVID ini kita jauh lebih baik banding dengan mereka. Tetapi ada golongan kecil yang memang tak mau terima vaksin. Dan sepatutnya kita patut ada satu sistem. Kita boleh match data dalam MySejahtera mereka yang telah terima vaksin dengan JPN, dan kita tahu siapa yang masih tidak terima vaksin. Dan sepatutnya ada usaha yang lebih terperinci, targeted untuk mendekati mereka dan nak faham kenapa mereka tak mahu terima vaksin. Ini fasa pertama. Kedua, apa yang kita perlu lakukan from now. Yang paling penting, mereka yang mahu terima vaksin harus diberikan vaksin seberapa yang boleh. Dan dalam ini saya nak sekali lagi ucapkan tahniahlah kerana 98% dewasa telah divaksin, cuma 2% yang tak mahu. Oleh kerana sebab-sebab tertentu, ada kemungkinan mereka yang
tak layak ataupun Tak boleh. tak boleh, Allergic kan. ataupun fahaman yang tak betul. Jadi kita tak tahu. Tetapi kementerian seharusnya mendekati mereka. Jadi untuk mereka yang memang tak boleh terima vaksin, kita mesti ada option yang lain. Mungkin nasihatkan mereka supaya mereka perlu mengambil measures yang pencegahan yang lebih ketat kalau banding dengan Iswadi, Syarul, saya, Menarik juga bila YB sebutkan tadi. Kalau kita lihat, sepatutnya kita proses tu mendekati, memujuk kan, berikan penerangan. Namun kadang-kadang kita lihat juga ada isu yang bila ada yang tak nak ambil vaksin ni, ada yang digugurkan daripada jawatan kan? Betul. Jadi Dipecat. Dipecat, disekat kan? dan sebagainya. Disekat. Jadi di situ jadi lain pula Is, ya. Jadi kalau YB mungkin berikan sikit pandangan lagi berkenaan dengan golongan yang mungkinlah merasakan seperti tidak diadili dengan baik berkenaan isu vaksin. Silakan YB. Yang pertama, bukan saya nak galakkan mereka tak mahu terima vaksin. Kita tahu vaksin itu selamat, vaksin itu efektif, dan vaksin itu boleh menyekat transmisi virus berterusan. Jadi bukan apabila kita terima vaksin, bukan setakat kita melindungi kita sendiri, tetapi kita juga melindungi orang yang keliling kita supaya mereka tidak dijangkiti. Jadi kalau kita boleh terima macam itu merupakan satu tanggungjawab untuk kita terima vaksin. Tetapi kita tahu ada yang pandangan berlainan. Jadi sekiranya memang tak dapat terima vaksin ataupun atas sebab kesihatan, kementerian seharusnya menasihati mereka. Apakah langkah-langkah yang mereka perlu ambil untuk melindungi mereka sendiri dan melindungi orang keliling mereka. Jadi ada yang berhujah dengan ivermectin, doktor. So macam mana? Sebab baru-baru ni Kementerian Kesihatan kata ivermectin tak berkesan. Ada keluar dia punya result tu kan. Tapi mereka masih berhujah ada negara lain menggunakannya. Tapi bagi saya ivermectin ni kita tak boleh ambil macam kita ambil vitamin. Ada yang buat macam tu. So akhirnya dia jadi racun. So macam mana kita nak ini ivermectin tak berkesan, memang tak berkesan. Dan ada risiko untuk jadi racun kalau ambil berlebihan. Jadi kita harap bab ivermectin kita telah melalui. Tetapi ada juga peluang kita ada rawatan yang baru daripada Merck, daripada AstraZeneca. Ada ubat yang baru boleh merawati. Kita harap itu berjaya. Ada kajian awal yang menunjukkan dia boleh mengurangkan kemasukan ke hospital, kematian 80 hingga 90%. Jadi sekiranya kajian itu betul, mungkin kita boleh galakkan mereka yang sama ada terima vaksin, tidak terima vaksin, boleh buat testing yang selalu dan boleh terima rawatan. Jadi ini satu option. Dan yang AstraZeneca, ubat AstraZeneca itu, dia mungkin boleh prevent infection. Maksud dia boleh melindungi seseorang daripada dapat infection, jangkitan. Jadi ini ada sedikit kelebihan sekiranya betul. Jadi sebagai alternatif lah mereka yang tak layak untuk terima vaksin. Tapi mereka yang layak, saya masih kata tegas harus terima vaksin. Vaksin itu selamat dan efektif. Saya berbalik kepada yang awal-awal kita bincang pasal kebersediaan negara kita dalam menghadapi pandemik. Katalah lepas ni kita dah habis cerita COVID. Virus ni tak akan habis. There will be another pandemic. Kita tahu Spanish, bukan fly Spanish flu dulu. Kita pernah hadapi Spanish flu. 2002 kita ada SARS. Cuma masa tu negara kita tak teruk dengan SARS. Lepas tu kita ada JE dan sebagainya banyak. Cuma dia tak sehebat yang berlaku sekarang ini. And then bila berlaku COVID ni baru kita tahu rupanya kita tak bersedia menghadapi pandemik. So itu sebenarnya yang kita dah kena fikir untuk invest. Dan saya tak nampak bajet 2022 ni ada macam doktor sebut tadi lah, ada satu tim dan satu
Macam kalau dekat overseas mungkin ada CDC, dekat US ada CDC kan. Kita tak ada satu agensi yang menjurus ke arah memikirkan if ini berlaku, apa plan kita? What's the plan? Mungkin kalau Pakatan Harapan Pemerintah lagi dari lenti, insya-Allah itu kita kena. Ini bukan kalau ini berlaku. Ya. Ini pasti akan berlaku. Cuma bila? Cuma bila saja. Bila saja. Sepanjang saya sebagai doktor, saya pernah merawati pesakit yang mengidapi JE. Saya juga berhadapan dengan SARS dulu. Dan sekarang juga ada pesakit yang kena COVID. Memang it's going to happen. It's just a matter what saja. And matter when. Betul. Okey Webi, mungkin soalan terakhir untuk episod minggu ini. Jadi kita nak tanya lah, sebab kita sekarang ni pun kata dah melalui 2 kali dah pilihan raya negeri kecil. Pilihan raya negeri yang mana sebelum ni Melaka, lepas tu Sarawak, yang mana kadang-kadang antara propaganda yang sering dicanangkan oleh pihak lawan adalah mengatakan kalau dulu Kementerian Kesihatan bawah pimpinan Pakatan Harapan ni kalau buat sekatan pasti takkan merebak. Jadi mereka menuding pula seolah-olah semua salah tu kepada Kementerian Kesihatan ketika YB dan bersama Dr. Zul lah sebagai punca merebaknya kan. Jadi mungkin YB sendiri yang melalui fasa awal COVID-19 dan mungkin ada kenyataan ini tidak tepat kan. Jadi mungkin YB nak perbetulkan kenyataan yang sering dibawakan oleh lawan kita. Silakan YB. Kalau kita lihat apa yang berlaku sepanjang pandemik COVID ini, dia ada beberapa fasa. Betul. Fasa yang pertama merupakan kes-kes yang diimport daripada khususnya Wuhan, China. Jadi itu fasa yang pertama yang kita menangani. Fasa kedua bermula dengan tablik Sri Petaling. Dan itu berlaku semasa langkah Sheraton. Jadi fasa ketiga lebih kepada PRN Sabah. Dan itu satu kegagalan besar kerana mereka tidak ambil tindakan yang sesuai untuk menyekat. Kebetulan apabila ada dalam MCO pertama, PKD pertama, bulan April 2020, saya pernah post dalam Facebook yang mengatakan bahawa walaupun kita dalam MCO kita nampak keadaan terkawal, tidak bermakna virus itu tidak ada dalam komuniti. Cuma keadaan terkawal. Jadi untuk kita mengawal terus, kita mesti ada bangunkan satu pasukan di seluruh negara yang boleh buat pengesanan kontak, boleh buat testing, boleh menasihati rakyat bagaimana nak jaga diri, bagaimana nak buat isolasi dan sebagainya. Tapi ini nampak sudah gagal. Okey. Balik kepada fasa pertama di mana Pakatan Harapan yang menangani. Sebenarnya apabila kita tahu ada mulai ada wabak di Wuhan, masa itu belum istihar pandemik, kita sudah buat sekatan, screening dekat airport dan sebagainya. Dan saya sendiri pergi airport untuk tengok semua screening bagus. Dan kita buat tapisan semua daripada Wuhan dan sebagainya. Dan kebetulan ada 10 hari sebelum langkah Sheraton, sifar zero case. Itu kejayaan kita menyekat fasa pertama. Tetapi malangnya apabila tablik Sri Petaling berlaku, terpaksalah MCO 1.0. Bukan salah untuk buat MCO masa tu. Kebetulan apabila saya lihat data-data awal daripada mereka yang menyertai orang Brunei, yang menyertai program tersebut balik ke Brunei, ada yang positif. Brunei yang laporkan dulu. Saya berikan message kepada pegawai di kementerian. I say, this is serious. This is serious. So you better take action. Lepas tu MCO lah. Jadi kalau kita lihat dari segi sekatan border, tidak ada negara yang berjaya kecuali negara China. Nobody has done it. You
lihat Amerika pun, United Kingdom, Itali, mana-mana, South Africa, semua. Tidak ada negara yang berjaya. Singapura, pulau yang begitu kecil pun tak boleh kawal. Jadi kawalan sempadan tu bukan senang. Yang kita gagal adalah kita tidak bangunkan sistem yang ada untuk reduce the case, suppress the case. Ini kegagalan yang besar. Sebab saya tambah sikit, sebab kalau kita tengok sebenarnya daripada carta ataupun ke the peaking ataupun yang menyebabkan MCO yang pertama tu kita sebenarnya tak teruk, about 100 cases or less than 100 cases. Yang teruk sebenarnya kalau kita buat kajian, dan ini bukan kajian daripada kita saja, orang luar pun buat, is actually PRN Sabah. Dia berlaku pada masa tu kita belum lagi ada vaksin, baru nak cerita-cerita pasal vaksin. Kita tak buat sekatan, kita tak buat kuarantin, daripada balik. Dan kita kena ingat kenapa berlaku daripada Sabah. Sebab yang berkempen orang Semenanjung ni, dia pergi ke kawasan-kawasan pedalaman. Yang kawasan pedalaman ni bukan semua yang positif jumpa doktor. Dia ada penyakit tu, virus tu dia ada. Pendatang mungkin dia tak ada IC, ataupun orang jauh tak boleh pergi klinik kan. Itu menyebabkan kita yang kontak dengan dia, kita bawa balik. Dan kita menyebabkan kenaikan peak yang terlalu tinggi dan kematian yang besar. Itu sebenarnya. Dan kegagalan kerajaan pada masa untuk mengenal pasti. Kefahaman tentang apa orang kata, isu seriousnya pandemic virus ni. Kalau dalam matematik kita panggil exponential growth. Bagaimana penyebarakan tu is very orang kata apa, sangat-sangat cepat. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau PRN Sabah merupakan gelombang ketiga, tetapi paling teruk adalah gelombang keempat Delta. Nampak apabila Delta melanda, nampak KKM tak bersedia langsung. Jadi khususnya di Lembah Kelang, saya tahu ada pesakit yang sakit, perlu oksigen, nak cari hospital swasta ke kerajaan, tidak. Okey, memandangkan perbincangan ini sebenarnya sangat menarik, yang mana kita dapat pencerahan, yang mana YB sendiri ada maklumkan sebenarnya kita pernah sampai zero case sebelum ni. Namun Sheraton berlaku, jadi akhirnya banyak info-info yang salah diberikan, yang akhirnya terpalit juga kan, jadi oleh kerana kita berada di penghujung siaran, masa pun tidak mencukupi YB Jadi terima kasih pada pihak Terus Terang Studio Kita Budak Ampang kerana YB sudi untuk hadir dalam episod minggu ini, dan begitu juga kepada saudara Iz kerana sudi bersama saya menemani sebagai co-host untuk program ini. Jadi untuk penonton Terus Terang, terus kekal menonton Terus Terang yang dibawakan setiap minggu, setiap hari Jumaat jam 9 malam, yang boleh ditonton di semua channel Kita Budak Ampang. Jadi dari studio Kita Budak Ampang, kita akan pastikan anda berterus terang. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.